tu dah ini kedatangan ke? Semua dah isi attendance tak? Belum. Dah isi attendance tak? Belum, Doktor. Belum, Doktor. Belum. Tak apa, belum pun dia okey kan? Apa ya? Okey, kita flashback dulu untuk nampak tak ANOVA ni? Untuk ANOVA ni kita flashback dulu, nampak kan? Nampak tak skrin ni? Nampak ke tak nampak? Nampak tapi kecil. Ni saya dah enlarge ni, nampak? Nampak. Okay, kan? Okey, ini kita dah belajar kan ANOVA 1W. Untuk ANOVA 1W ni kita ada, sebelum tu terlupa, ya Allah, ya Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan sila enlarge your mind space. Okey, kita nak belajar, kita dah belajar ANOVA, kita nak flashback sahaja. Okey kan? So kita untuk ANOVA 1W ni simple sahaja, kita ada sum square total, di mana sum square total tu adalah sum square error plus sum square treatment. Okay. So untuk kira ni, banyak gangguan hari ni. Untuk kira sum square, untuk kira sum square total ni, kita hanya perlu sum square error dengan sum square treatment. So kita gak, tapi cara termudahnya kita ambil saja sum square error tambah dengan sum square treatment, dapat sum square total. And then ini adalah sum square error. Sum square error kita ni, sum square error, di mana observation, setiap observation tu kita tolak dengan mean bagi setiap treatment. Ini adalah mean bagi setiap treatment. Ini adalah observation, kita tolak bagi mean untuk treatment. Kalau ada tiga lah, 3 mean. Kalau ada 4 treatment, 4 mean. And then sum square treatment ni adalah mean untuk setiap treatment, tolak grand mean. Grand mean ni adalah mean yang besar, yang kita dah belajar tu. And then kita dah tahu kita ada banyak mu. So H0, mu1 until mu n, and H1 adalah at least 1 mu, not at least one of BI not equal kan, kita dah belajar hari tu. Salah satu tu adalah tidak sama lah. Ada hari tu kita dah tulis. And then yang sini ingatkan balik, ini F calculation. F calculation ni biasa dalam buku nanti saya tunjuk, F ni adalah F kecil, dia menggunakan F kecil. So M tolak
M tolak 1, N tolak M. So M ni kalau kat sini dia merujuk kepada treatment lah. N ni adalah total observation ataupun V1, V2. So yang ni jadual ni kita dah belajar dah. Jadual ni kita dah belajar. Nah, ini treatment M tolak 1. Error ni adalah N tolak M. So kalau kita campur semua ni, kita akan dapat N tolak 1. Baby, please keep quiet. Ada orang menyanyi-nyanyi. Sorry kalau ada dengar. So yang ni plus yang ni kita akan dapat N minus 1. Ini dah belajar dah. So nanti kalau untuk apa? Untuk apa ya? Untuk twist ANOVA ni dia bukan ada satu F. Setengah buku dia menggunakan small f. Dia menggunakan small f. Small f sama dengan MS treatment bahagi dengan MS error. So sekali lagi saya ingatkan kenapa F ini merujuk kepada M tolak 1 dengan N tolak M. Kena ingatlah kat sini sebab F ini hasil dia daripada sini. So ni M tolak 1, N tolak M. Kita dah faham dah yang tu, saya flashback sahaja. So yang ni yang kita dah kira semua ni, kita dah kira dan saya suruh you all kira semua-semua ni. Saya suruh you all kira semua-semua ni, tak pasti you all buat ataupun tidak. Saya harap you all buatlah. And then kita nak move ya. Kita nak move kepada ANOVA two way, two ways ANOVA. Sebelum kita move kepada two ways ANOVA, ada 3 example kat sini. Ada 3 example kat sini. Yang ni diberi contoh, diberi solution dalam bentuk SAS, tapi saya ada satu solution untuk you all. Minitab ni, okay? Kita ada Minitab ni, macam mana nak dapat solution daripada Minitab ni, okay? Tengok sini, macam mana nak masuk Minitab tu saya ajar dah hari tu. Kita pergi kepada application. Okay, so sekarang ni kalau kita ada Minitab, tengok ni, kita pergi kepada statistik ni. Statistik ni, kita ada ANOVA kat sini. Dia ada 2, satu one way, satu lagi adalah unstacked one way, ada 2. Jadi kita tak boleh pakai yang one way ni. Yang one way ni, katalah kita ada kat sini, dia minta 2 benda, dia minta respon and factor. Dia katalah kita letak macam ni. Tapi kita bukan ada Y, kita bukan ada X. Jadi kita tak guna yang respon ni biasa Y, faktor dia X. Sekarang kita tak ada data macam tu, kita ada treatment. Kita ada semua treatment. Jadi bila kita ada semua treatment ni, kita akan pergi ANOVA, one way ANOVA, ni kita pergi respon saja. Kita variables ni kita consider sebagai respon saja. So kita letaklah, kalau contoh 1 ni kan, V1, lepas tu V2, data yang kita ambil ni, lepas tu V3, data kita ni, lepas tu V4, ni data yang kita ada ni, lepas tu V5, ni saya ambil yang data hari tu. So kita dapatlah, okay, kalau di dalam ANOVA ni, dia, ni contoh ketiga ni, darjah kebebasan dia 4, total observation dia adalah 50 ni. So untuk setiap V1, V2, V3 ni, dia ada 10 semua. So dia kalau kita buat dalam ANOVA, dia tunjuk kita min kat sini. Dia tunjuk kita min. Dia tunjuk kita F, dia juga tunjuk kita P. Macam tu. Lepas tu ada sedikit kekeliruan lah bila saya save result ni. Okey, kalau nak repeat boleh, saya tolong repeatkan. Kita satu lagi yang contoh yang pertama ni, contoh pertama.
Ini contoh pertama. Contoh pertama ni contoh pertama contoh pertama ni, contoh ketiga dengan contoh pertama jawapan dia sama. Tengok ni contoh pertama kita kira dah kan sebelum ni. Dia bagi juga kita P, dia bagi juga kita mean. Okey? Tetapi bila ada sedikit masalah untuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni yang ni. Contoh yang kedua ni, kalau you ada software ni, you boleh buat lah. Contoh kedua tu yang tu. So, yang ni ada sedikit masalah di sini. Ni variable ni, yang ni ada 8. Okay, betul dah dia buat N7, 8, 7. Min dia macam ni. Okay, Kang. Saya ambil yang dalam ni, yang saya siap Excel ni senang. Okay, tengok sini. Tengok sini. Tengok sini, saya besarkan dia 100 lebih daripada 100. Tadi macam mana nak buat menggunakan Minitab ya. Okey, so ini adalah contoh pertama. Okey, kalau contoh pertama ni XI bar, tengok sini XI bar ni sama. Tengok XI bar. Ni. Ni sama dengan sini yang kita kira manual. Yang sini sama dengan sini yang kita kira manual. And then 7.6 ni sama dengan sini. Tapi dia tak keluarkan 7.33 ni, dia tak keluarkan di dalam Minitab. Okay. So yang ni adalah hasil daripada apa ya? Yang calculation kita lah. Ni calculation kita buat manuals. So kalau kita buat manuals dengan kita buat menggunakan analisis variant dan juga menggunakan SAS untuk contoh satu ni semua sama. Tengok yang ni. Error kita dapat 104. Okey. Lepas tu untuk ini dia panggil factor. Di dalam Minitab dia coding sebagai factor. Sebenarnya yang ni adalah treatment. Terpulang lah mana-mana. So ni kita dah dapat. So nilai yang kita dapat ni menggunakan SAS juga menggunakan Minitab. Nilai dia adalah sama. Mana contoh satu? Ni you all boleh check lah. You all boleh check menggunakan SAS dengan Minitab. Contoh dia sama 160.3. Okay. Ni. Contoh ni adalah sama. 9.17. 9.17 sama. Okey, cuma yang berbeza adalah bila masuk kepada example nombor 2. Bila masuk kepada example nombor 2 tu kita dapat jawapan yang berbeza. So saya suruh you all kira ni yang untuk yang nombor 2 ni jawapan dia berbeza antara Minitab dengan SAS. Saya tunjuk dekat you all kat mana yang berbezanya. Okey, sebelum tu saya nak terangkan kalau kita nak buat calculation macam ni kan kita menggunakan by apa ni? By row. Tapi bila nak masukkan data ni di dalam Minitab tak boleh by row, kena by column. Ni 1.8, 1.8, 1.25, 1.25, 1.4 ni kalau tengok Minitab tu dia ke bawah. Dia ke bawah. Ni dia ke bawah. So kena transpose dululah. So daripada ni kita transpose ke sini. Transpose dulu daripada row kita tukar kepada column. Baru masuk di dalam Minitab. Okey, masalah dia dekat sini untuk soalan nombor 2 ni. Untuk soalan nombor 2 ni
dia ada perbezaan di sini, dia ada perbezaan di sini. Yang error ni, tengok yang error ni, kalau yang error ni lain. Saya tak pastilah you all kira dapat berapa, tapi saya kira dapat yang ni. So yang error ni 35.77, yang faktor ni saya tak kira sebab sakit mata. Kecil sangat, banyak sangat yang kena betulkan bila kita menggunakan ni. So untuk yang ni, bila kita buat calculation kat sini, saya kelik, cuba check kat mana saya salah. Yang ni kan, yang 7 observation ni, bila kita kira kat sini, ni kan bahagi 7 kita dapat 1.38. Lepas tu yang ni bahagi 8, 3.252. Yang ni bila ini 4.537. 4.537. Bila nilai di sini semua sama. Sini ada masalah sini. Subhanallah. Saya letak warna merah lah. Cuba you all kira nilai ni. Kenapa lain? Kenapa dapat 3.205, yang ni dapat 3.252. Tolong kira seorang, tolong saya sebab saya dah kira tak boleh juga, tak dapat juga. Tolong. Siapa-siapalah. Tolong. Sebelum kita move ke lain. Sebab saya rasa saya kira dah betul ni. Saya tengok satu-satu benda ni kecil sangat, sakit kepala. B26, C26, D, E, F, G, H, I. Habis. Cuba you all kira yang ni dapat berapa. Ke saya yang salah kira. Tolong ya. Tolong kirakan. Manual calculation tak apa. Sebab SAS ni jawapan dia lain. Ni. SAS ni. Oh yang tadi saya silap ke. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Not all Mu I are equal. Not all Mu I are equal ya. Ingat yang tu. Ni. Kalau yang guna yang ni 2.2053. 2.2053. Yang kat sini 2.2053 sama dengan kita yang ni. Yang ni. Yang daripada apa? Daripada Minitab ni dia lain kat sini. So bila lain kat sini semua lain. Saya dah double check dia punya observation ni, copy and paste saja, sama. You all ada tak? You all ada tak? Ya. Boleh dengar tak suara saya? Nah. Boleh. Cuba kira yang ni. Kita nak confirm mungkin Minitab ni ada something lah kot. Kenapa tak? Kata masuk awak itu nota itu 3.2053 tak sama dengan 3.252. You dapat berapa? Kalau saya follow total punya lah itu 2.5 plus 2 3.7 3.5 28 itu saya dapat 3.252. Oh, you sama dengan Minitab. Atas itu lain total apa? Ini dia bukan 3, dia 2, itu 3 dia ya 2.625. Siap. Itu nota itu nombor dia bukan 3. Tengok kalau tekan nota itu nak 2.625 itu. Nampak? Ini Ya. nota 2 point yang last observation ke yang mana?
S2. Tengok keempat. Dari kiri ke kanan keempat. Dari kiri ke kanan 2.625. Tengok sana. Tekan 3. Kejap ya. X2 ke X berapa? S2. Oh, kat sini. Okey. Patutlah saya cari 3.7, lepas tu 2. Kat sini 3.7. 3 ni saya letak 2 point kat sini. Kat situlah kan 2.625. 2.625. Okey. 2.625. So kat sini kenapa dia terus tukar kepada 3? 2.625 ni dia tukar kepada 3. Okey, tak apa, kita dah detect. Ni. Oh. Saya tukar dia punya titik perpuluhan. Tak apalah, nanti saya kira semula. Okey, saya kira semula. Okey. Nanti saya dah alert yang tu. Okey, so sekarang ni untuk example yang nombor 3. Example nombor 3 ni sama. Minitab ni pada saya baguslah. Bagus sebab dia kita buat calculation manual, kita boleh check dia punya mean ni, dia punya mean kat sini kan. Tu 1.882, 195.2, 187, 191, 200.5 sama. So saya kira pun samalah. Semua sama. Yang ni 48, yang ni 117, 1174.8 sama ni, sama kat sini. So error ni 161.7 ni. So samalah, yang ni tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Okey. So ini maksudnya untuk ANOVA kita boleh guna SAS, kita boleh guna Minitab. Okey. Bukan Minitab, MATLAB. Kita boleh guna SAS, kita juga boleh guna MATLAB. Jadi dua lah. Jadi insya-Allah kalau maklumat tu kita letak tepat, dia akan hasilkan yang tepat. Nanti saya akan masukkan data semula. Okey. So sekarang ni ini kita, kalau kita ada ni, you all semua pun dah pandai ni, kalau ada 5 lah yang H1 ni, kita menggunakan at least one of mu I not equal, ataupun yang tadilah yang simple yang dia buat ni, yang ni, not all mu I are equal, sama. So kita nak move kepada two-way ANOVA. Untuk two-way ANOVA ni ada dua ya. Satu yang ditunjuk di sini, dia semua ni insya-Allah semua ni dah betul. Saya dah double check. Dia ada dua table lah untuk you all ni. Dia ada dua tables untuk you all ni. Kalau satu yang ada interaction, satu yang tak ada interaction. So jadi dia akan test kepada dua lah. Dia akan test untuk faktor. Okey, untuk B adalah untuk kolom, row dengan kolom. Tapi yang ni dia ada error, dia tak ada interaction yang ni. Dia tak ada interaction yang ni. Yang satu lagi adalah yang ada interaction. Ni. Dia ada row, kolom, ada interaction. Lepas tu dia ada error, sum squared total. Yang ni panjang sikit. So yang ini ni dia akan ada F calculation ni ada 3 lah. Yang semua ni kena diingatkan dia dibahagikan dengan error. Semua ni bahagi dengan error. Ni MSA bahagi dengan error. MSB ni bahagi dengan error. MSAB interaction pun bahagikan dengan error. Macam tadilah treatment dibahagikan
dengan error. MS treatment dibahagikan dengan MS error untuk F. Okey. Untuk yang ini, untuk yang tak ada, yang no interaction ni, kita akan ada 2 F lah, iaitu H ni, ini bukan yang kita guna yang standard lah, bukan kalau nak guna HA pun boleh, dia merujuk kepada A. Kalau nak menggunakan H0 pun boleh. So kita akan tulis kat sini faktor A. Lepas tu kat sini adalah H null, H1, macam tu. Lepas tu yang ni faktor B, ini adalah H null, ini adalah H1. So kita buat macam tu lah. Okey, so sekarang ni kita tengok table by table. Hari ni kita tengok table 1 dulu, table yang tak ada interaction dulu. Yang ni, yang table yang tak ada interaction ni. Okey, so yang ini kan kalau dia ni untuk F calculation, A ni mesti lebih besar daripada F alpha yang ni. Yang ni A maksudnya A ni degree of freedom adalah A tolak 1. Lepas tu kena tengok degree of freedom untuk error. A tolak 1, B tolak 1. Semua ni total ni degree of freedom ni sama dengan AB tolak 1. Okay. So kalau untuk yang A, kalau untuk yang B ni dia B tolak 1. Ni B tolak 1. So dia punya tu V2 adalah error. Error yang ini. A tolak 1, B tolak 1. Come. Saya ada sediakan nota untuk you all. Yang ni tengok yang ni saya besarkan. You all nampak ya, saya besarkan. Bismillah. Okey. So untuk yang ni kan tadi dia menggunakan A dengan B. Sekarang A, B juga, cuma di sini kalau yang ni dia menggunakan row, B adalah kolom. Okey, tapi sama je lah, mana-mana pun tak ada masalah, sama saja. Yang ni dia menggunakan A treatment, B adalah block. Dia menggunakan treatment dengan block. Okey. So untuk treatment ni adalah K tolak 1 degree of freedom dia. Blok ni B tolak 1. So sama juga kalau yang ni. Jadi yang ni K tolak 1 kali dengan B tolak 1. Yang ni adalah A tolak 1 kali dengan B tolak 1. Yang ni AB tolak 1. So sama. Ni BK tolak 1. B kali dengan K tolak 1. Ni mean square error ni dia buat notation dia S1 kuasa 2 sum square A bagi dengan K tolak 1. S2 kuasa 2 sum square B bahagi dengan B tolak 1. Yang ni sum square error B tolak 1 K tolak 1. So yang ni ada satu lagi lah kat sini, F2. Bismillah. Kenapa? Okey, come. S2 ni ada satu lagi lah kat sini, F2. Ni adalah S2 kuasa 2 bahagikan dengan S. S ni adalah untuk error. So untuk yang ni kalau you nak buat rujukan ni, saya akan bagi pada you sebagai rujukan. Saya ada buku mana? Oh, tak letak ke? Alah, tak letak pula kat sini. Kejap, ambil sekejap.
Tak letak kat sini. Ingat dah letak buku ni. Kejap. Bukunya. Dah. Kalau nanti baru bagi kat you. Saya edit bagi kat you all. Ini saya rujuk pada buku ni. Tak keluar. Ni buku dia. Saya rujuk pada buku ni. Mayer ni. Probability and Statistics for Engineer and Scientist. Saya rujuk buku ni lah. Okey, nanti saya edit, saya baru bagi kat you all. Okey, kam. Jadi, subhanallah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapanya pelik sangat ni? Okey, ada lagi tak? Tak nak yang ni. Page 0 ni, nak yang ni. Okay, so saya nak confirm pada you all bahawa table ni dah betul ya. Table ni dah betul. Saya tak nak ada lagi error. Jadi saya nak confirmkan you all table ni dah betul. So bila dah betul, maksudnya kita boleh buat calculation lah. So untuk sum squared total ni, sebab kita ada 4 item sekarang ni. So combination of sum squared A, sum squared B, SSE. Jadi ini yang ada interaction. Yang ni lain yang ada interaction. Yang atas ni yang tak ada interaction. Ni yang tak ada interaction ni. Ni. Yang ni dia two ways ANOVA yang tak ada interaction. So SSA campur dengan SSB campur dengan SSE. So kita boleh kira lah. Satu persatu. Kalau tak sempat kira, kita kira semula, tak ada masalah. So kalau dalam bentuk ni, dia tulis faktor A sebelah sini, faktor B sebelah sini. Faktor A sebelah sini, faktor B sebelah sini. Mana-mana sama saja. You all boleh je faktor A ni, faktor A ni faktor A. Faktor A ni adalah faktor B. Faktor B ni by apa ni? Faktor B ni kalau 1, 2 sampai B ni adalah faktor B ni adalah by row. Faktor A ni adalah by column. Jadi faktor A by column. Kalau tersilap tu kita tengok pada data balik lah. Mungkin saya yang salah baca. Okey. So sekarang ni ada example kat sini untuk mengira semua-semua ni. Kita tengok pada example-nya. Ataupun dia tak buat calculation kat sini. Sekejap. Kita tengok yang ni. Kita tengok dia buat SAS calculation ni. Okey, saya terangkan cara nak masukkan data dari dalam SAS ini. Okey, so sekarang ni dia data ni two ways. Dia masukkan sebagai two ways. Input gasoline gallon. Input gasoline gallon. Jadi maksudnya sekarang ni dia repeat ni. Kalau tengok repeat ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lepas tu 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Okey. Yang 16 ni data yang 16 ni 1, 1. 1, 1, 16. 1, 1, 16. Lepas tu yang 14 tu adalah 14 ni adalah 2, 1. So 2 ni dia merujuk kepada dia masukkan K ni dulu. Ni K. Ni saya terangkan. Ni K dulu. 1, 2, 3 ni K. K
K dia masukkan K dulu 1 2 3, lepas dia masukkan K dia masukkan gasoline. Gasoline ni dia masuk gasoline 1. Jadi cara dia masukkan, dia masuk K dulu 1 2 3, lepas tu K and gasoline. Jadi dia masukkan gasoline. Dia masukkan gasoline 111. Lepas tu dia masukkan value. Dia masukkan value gallon ni benda ni lah 16, 14, 15 semua tu. Okay, bila cara dia masukkan macam tu, jadi dia generate lah, yang ni cara dia generate ni, dia buat ni macam kat sini, dia present ni adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk one way ANOVA ni, dia bentuk one way ANOVA. Kalau two way ANOVA bukan macam ni. Jadi kita kena buat ni, kita kena buat sendiri. Kita kena buat sendiri supaya kita nak di dalam bentuk macam mana. Kita nak results kita untuk yang ini, results yang ni adalah follow dalam ni. Jadi kita sama-sama buat. Kita nak buat dalam bentuk yang no interaction. Kita nak buat dalam bentuk yang no interaction. Ni kita nak buat dalam bentuk no interaction ni. SSA, SSB, SSE. Ni kita akan buat. Okay. So, saya terangkan yang ada interaction, esok kita masing-masing present kita punya jawapan. Yang ada interaction ni, ada A, ada B, ada SA dengan B, semua ni, dan nota ni adalah betul. Tengok kat sini. Kita ada, nanti saya akan share dengan you all yang ni, macam ni. Okay, ni kita ada interaction. So tengok untuk two way ANOVA ni kita ada interaction. Okay, tengok nota kita ni. Jadi sekarang ni kita ada alpha, kita ada beta, kita ada alpha dengan beta lah. So yang ni guna macam saya gunalah, dia ada tanda 1 kat sini. Dia ada satu H0, ada dia letak tanda kat atas tu 1. Yang ni dia letak 2. Ataupun kita boleh tulis faktor A, faktor B, faktor A and B, macam ni. So dia sort macam ni, alpha 1 sama dengan until alpha apa A ni sama dengan kosong. At least one of alpha I not equal to 0. Ni beta ni sama juga. Ni sama juga, dia buat dalam bentuk macam ni. So itu adalah dia punya hypothesis testing. So pengiraan dia boleh follow kat sini lah. So sum square total ni sama dengan yang ni lah, sebab kita ada interaction. So ABN tolak 1 tu adalah degree of freedom. AB kali dengan N tolak 1 tu adalah degree of freedom. Tak apa, yang tu you boleh tengok semula, tak ada masalah. Boleh. Lepas tu yang kita punya nota tu dengan nota ni dah sama ya, tak ada perbezaan. So kalau yang ni kita akan ada F sampai 3 lah. F1 F1 ni SA lah dibahagi dengan error. So yang ni A tolak 1, AB kali N tolak 1, yang ni adalah error. So F2 ni sama juga. F2 ni F1 lebih besar daripada LF alpha B ni. Ini kita nak test. And then kita ada sampai F3. So sampai F3. So kat sini kita punya jadual ni ada variable A, ada B, faktor A, faktor B, lepas tu interaction. So F1 ni tengok, S1 bahagi dengan error,
S ni adalah error. S2 ni yang saya tulis kat sini. S2 ni, S2 kuasa 2 bahagi dengan S kuasa 2. S kuasa 2 ni error. S3 ni, F3 ni adalah S3 kuasa 2 bahagi dengan error. Okey. So, kita kena buat table ni. Untuk kelas esok, kita kena buat dua table tu. Saya generate dulu. Kalau ada salah, saya akan bagi tahu. So kalau macam ni data dia terpulang. You all nak guna data ni pun boleh, nak guna data yang ada di dalam tu pun boleh. Saya rasa saya cadangkan untuk kuliah perbincangan esok, kita menggunakan, semua orang guna data ni. Kita guna data ni. Kita guna data table 14.3. Kita guna data ni dan kita guna formula-formula yang ada kat sini. Kita bandingkan jawapan dengan table 14.3 ni. Okey, saya sebab yang ni computed ni dia tak keluarkan P. Dia tak keluarkan P, dia tak ada tulis P. Cuma di sini dia kata ini sepatutnya kalau macam ni kat sini ni adalah P dia, P value dia kat sini adalah 0.017. Yang ni adalah 0.0010. Yang ni adalah 0.0512. So kalau default dia default dia 5%, alpha sama dengan 5%. Yang ni sebab tu dia kata insignificant. Insignificant at 0.05 levels. Sebab dia punya ni adalah lebih. Ni dia generate daripada SAS ni, SAS ANOVA. Jadi yang ni kan rate are not the same for the four propellants type. Yang ni sebab dia punya alpha ni macam ni 0.01, sorry, P value 0.010. Yang ni P value ni saya tak ambil daripada buku tu, daripada dia generate tu. Sekejap saya tengok. Sekejap ya, bismillah. Where is you? 5 point, yes. Okay. 236. Okay, 236 system is what? 5, 8, 10, 7, yes. Okay. Kita padam yang ni ya. Padam yang ni. Kita padam yang ni. Saya bagi nilai sebenar. Dalam table. Saya bagi nilai sebenar. Nilai sebenar adalah 0.0169. Saya bagi nilai sebenar. Nilai P value dia ni adalah, bismillah, kenapa kita tak boleh nak tulis ni? 0.01 0.0169 0.010. Dan yang ni adalah 0.0512. So, dia ambil yang ni 17. Betul dah lah. Ini 0.010. 0.010. Betul. 0.001. Betul dah.
Okay, come. So, untuk esok, ini adalah table yang generate daripada SAS yang ni. Sebab yang dalam nota ni dia tak generate table. Dia tak generate table macam kita nak. Dia tak generate table macam kita nak. Jadi, kita tak happy lah dengan ni. Sekejap. Kat bawah ya. Dr. Narizan tak perasan lah, sorry. Oh, ni kat bawah ni saya tak perasan. Oh, okey, sama juga. Okey. So, untuk esok ya, untuk esok, kelas esok, terpulang pada you all lah kalau nak buat menggunakan menggunakan yang ni pun boleh, ataupun kita bahagi kepada dua. Satu kumpulan buat yang dalam nota ni, yang week 3, week 4 ni menggunakan ada interaction, mana-manalah, pilihlah yang dalam ni, dan satu kumpulan menggunakan yang ini. So kita compare. So saya ingat saya nak buat yang ni. Mungkin jawapan saya ni kalau buat dengan SAS dalam Excel mungkin ada error lah. Sebab apa saya kata saya akan buat ada error? Sebab saya dah banyak kali buat, saya tak nampak yang tulisan kecil-kecil tu menyebabkan dia ada error. Okay, so untuk esok kita buat tapi you buat dulu. Kita nak present je results untuk kalau saya sempat saya buat semua. Kalau saya sempat saya buat semua, kalau tak sempat saya buat table yang ni lah, mana-mana yang sempat lah. Okay, so macam tu lah kita kena buat dulu untuk memastikan jawapan tu kita tu betul, ataupun saya belajar daripada Minitab macam mana nak masukkan data untuk two-way ANOVA. So saya compare jawapan dengan yang ada kat sini. Saya cuba, tapi saya tak pernah buat ANOVA menggunakan Minitab. Saya dah tengok tapi tak jadi saya buat. So with that, kita jumpa esok. Terpulang kepada you all nak buat contoh mana, tapi saya nak ada jawapan lah, sebab saya macam sangsi jawapan kat sini. Contoh ya, kalau kat sini dia ada SSB 30, SSE 4. So saya pening jawapan kat sini. Tapi saya tak sempat nak generate lagi sebab saya sibuk carikan nota untuk you all. Jadi yang kat sini ni saya tak validate lagi lah. Cuma yang saya validate hari ni adalah formula ni. So you all guna formula saya ni. You all guna formula, bukan formula table. Formula tu dah betul, dah calculation dia. Yang table ni, you guna yang ni. So saya minta maaf tak sempat. Banyak masa guna untuk buat benda ni hari ni. So sorry. So kita jumpa lagi. Esok. Mesti semua orang buat lah. Ya. So thank you. Jumpa lagi esok. Jangan lupa attendance. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.